الفصل الرابع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. لما لنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى ابن المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد المناف ابن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للآب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطلعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. فتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه. قبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي
فلا أنت فتى
Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Engkaulah insan teragung, Engkaulah Rasul junjungan, Engkaulah Nabi akhir zaman, Engkaulah ya Rasulullah idola setiap insan, Engkaulah ya Rasulullah teladan sepanjang zaman, Engkaulah gambaran seluruh rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya Rasulullah, kerana Engkau kami mengenal Islam. Ya Rasulullah, kami beriman. Ya Rasulullah, kami diberi hidayat. Ya Rasulullah, kerana Engkau kami mendapat nikmat. Ya Rasulullah, kami dijadikan sebaik-baik umat. Ya Rasulullah, kami cinta padamu. Ya Rasulullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, kami kasih kepadamu. Yang dirahmati Tuan Nadir, Imam Masjid At-Taqwa, Tuan Nadir kita Masjid At-Taqwa Desa Semang Permai. Begitu juga Timbalan Nazir. Begitu juga kepada AJK masjid, ahli jawatan kuasa masjid, siap-siap dan semua yang telah berkhidmat kepada masjid ini. Tak lupa juga kepada datuk-datuk, datin-datin, puan-puan dan puan-puan. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah dengan limpah kurnia-Nya menjadikan kita di antara orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang yang sempurna. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnia-Nya kita dimasukkan ke dalam syurga. Kita semua dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para syuhada, para salihin. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita didatangi oleh Tuan Guru yang mulia Habib Mahdi bin Abu Bakar bin Mahdi Al-Hamid. Beliau adalah seorang yang telah bertungkus lumus dalam mempelajari ilmu agama di bawah didikan Sayyidul Habib Umar bin Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian beliau datang ke Malaysia dan telah berjaya menjadi mudir di Bait Anwar Batul, di Madrasah Anwar Batul. Kemudian beliau menjadi pengasas pula di Ma'had Tahfidz Darut Tarim. Dan alhamdulillah beliau dapat bersama-sama kita pada malam ini untuk memberi sedikit nasihat peringatan kepada kita tuan-tuan, dan kita harap semua kita dapat mengambil manfaat pada malam ini. Jadi kita berdengar lagi kita jemput Habib Mahdi untuk memberi tausiah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأكرمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين أن تنظر إلينا في هذا المجلس المبارك، وتجعلنا من أوفر عبادك نصيبا في ربيع الأول، ربيع الأنوار، ربيع القلوب التي تتنور فيه القلوب بحب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita
telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca sirah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maulid Adhiyaul Lami' yang kita baca sebentar tadi adalah sebahagian dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan maulid-maulid itu dikarang ratusan tahun sebelum ini, seperti mana Al-Imam Ibn Dihyah, Al-Imam Al-Hafidh dari Huffaz Al-Hadith, beliau adalah ulama besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman tersebut 700 tahun lebih kurang dari sekarang. Maka beliau mengarang kitab Al-Maulid juga, namanya At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir Al-Nadhir. Dan juga mereka ahli qiraat yang mempunyai sanad qiraat sampai Rasulullah SAW. Biasa mereka ambil juga daripada antara sanad al-qiraat ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau juga di zaman beliau mengarang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berikan nama Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif. Maksudnya mengenalkan atau penjelasan tentang mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui maulidnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari zaman generasi demi generasi mereka masih mengarang Maulid Nabi dan membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kita rasa tadi masya-Allah tabarakallah as-sakinah wa at-tama'nina, dan kita rasa ketenangan dalam majlis kita ini, rasa macam dalam masjid walaupun kita keluar masjid, kerana kerohanian salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka alhamdulillah beruntung insyaallah Masjid At-Taqwa bila membuat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh ramai untuk berkumpul untuk menyebutkan nama Allah dan Rasulnya, untuk membaca sebahagian dari ilmu yaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata ulama, kalau tidak ada hadis berkenaan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan hadis satu saja, yaitu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat ke atasku salatan sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat ke atasnya 10 kali. Maksudnya mendapat 10 rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada hadis, melainkan itu saja cukup menjadikan kita berlomba-lomba untuk bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu saja, banyak lagi faedah-faedah salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit orang itu yang kata dia rasa kesulitan di dunia, yang dia rasa kesusahan di dunia, bangkit dia untuk duduk bersama dan bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Pasti semua kesusahan dan kesulitan dunia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, datang Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati?" Berapa saya letak dari waktu saya dan doa dan zikir saya menjadikan itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak." Terkurang kepada kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik dari kamu. Maksudnya lebih dari bila kamu tambah, maka kamu akan dapat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, suku dari waktu saya?" Kemudian kata, "Ya Allah, 1/3 dari waktu saya." "Ya Rasulullah, 2/3." Maka Rasulullah setiap kali menjawab, "Ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak." Kalau kamu tambah itu lebih baik untuk kamu. Maka beliau faham, kata, "Ya Rasulullah, saya jadikan waktu saya semua bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Idzan aj'alu laka salati kullaha ya Rasulullah." Semua doa saya, zikir saya itu semua salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia buat perkara tersebut, adakah bersalah? Adakah tidak sesuai? Adakah tidak boleh kita membaca banyak salawat?
Adakah kita melampau dan sebagainya? Tidak. Cuma jawab Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menjawab, idan tukfa hammuk wa yukfar dambuk, maka semua kesulitan dan kamu yang kesedihan dan sebagainya di dunia akan dihapuskan oleh Allah dengan berkat salawat atas Nabi Muhammad SAW. Wa yukfar dambuk, dan semua dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Beruntung malam kita, malam ini insyaallah taala kita semua, kerana semuanya isi majlis kita ini semua ambil dari sunnah Rasulullah SAW. Kita tadi membaca salawat, berzikir dan memuji Rasulullah SAW secara duduk, secara berdiri. Kenapa kita berdiri tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Jadi kita telah buat sesuatu sunnah dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu sifat ulul albab. Mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka ini membaca zikir bukan sahaja ketika duduk, maka ketika berdiri juga membaca zikir dan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berkumpul untuk menyebutkan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan saling mengingati dengan zikir, dengan doa, dengan salawat, dengan sirah Nabi SAW. Semua itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, keluar Nabi SAW pergi ke masjidnya. Bila masuk dalam masjid, melihat ada satu halaqah dari sahabat Nabi SAW. Mereka duduk. Rasulullah tanya mereka, "Ma ajlasakum hahuna?" Apa yang menjadikan kalian, yakni sahabat SAW, duduk di sini? Duduk buat apa dalam masjid? Maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah wa nashkuruhu ala ni'mati Rasulillah." Kami berzikir kepada Allah, dan kami juga yang kedua bersyukur kepada Allah ke atas Nabi Muhammad SAW, nikmat yang terbesar yang kami dikurniakan. Maka Nabi SAW tanya mereka sekali lagi, "Allah ma ajrasakum illa dzak?" Demi Allah tidak duduk menaikkan untuk itu saja? Maka mereka kata Allah, mereka sumpah juga. Maka Rasulullah menjawab, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Aku tidak bila suruh kamu sumpah bukan kerana tuhmah kepada kamu, akan tetapi kerana Jibril datang kepada aku menceritakan kepada saya tentang kamu yang duduk dalam masjid. Kamu berzikir, kamu menyebutkan nikmatullah dan nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka pada saat tersebut adalah tujuan kita malam ini insyaallah taala di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan seperti mereka ini menggembirakan hati Rasulullah, kita insyaallah malam ini menggembirakan hati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman yusir qalbi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka ini yang dulu kerana Allah dan kerana Rasulullah. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka di sisi malaikatullah Subhanahu wa taala. Allah berbangga dengan mereka di sisi malaikat kerana mereka ini dekat dengan Allah, dan mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan insyaallah kita keluar malam ini dari majlis yang mulia ini dengan apa? Dengan menjadi hamba Allah yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita melihat di zaman Nabi SAW bagaimana kerinduan mereka kepada Rasulullah. Kita membaca sebahagian sahaja dari sirah Nabi SAW, dari qasidah-qasidah berkenaan Rasulullah, kerana kita nak menyerupai mereka sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka rindu Rasulullah. Kita sudah jauh, zaman kita jauh, 1445 tahun dari hijrah Nabi SAW. Tahun ini, maka kita sangat jauh dari zaman Rasulullah, sangat jauh juga dari akhlak Rasulullah, dari adab Rasulullah. Banyak kekurangan dalam kita. Maka mudah-mudahan maulid ini akan mengingatkan hati kita untuk kita ingat Rasulullah SAW. Kita rasa rindu Rasulullah, kita rasa dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka rindu Rasulullah, dan tidak ada dari rumah Rasulullah dan rumah mereka melainkan jarak yang sedikit saja. Tidak jauh rumah mereka dari rumah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka tidak tahan
kerana merindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana nak jumpa Rasulullah. Jikalau tidak melihat wajah yang bercahaya itu wajah Rasulullah, mereka rasa tidak selesa. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita melihat wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kita alaihi salatu wassalam, pernah Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar ke Al-Baqi' Al-Gharqad menziarahi kubur sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Baqi'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa syauqah ila ikhwani, alangkah rindunya kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, bila orang kata aku rindu kepada saudara-saudaraku, maka maknanya mereka ini bukan di tempat tersebut. Rasulullah rindu kepada mereka, nak jumpa mereka. Mereka tanya, sahabat Nabi tanya ya Rasulullah, awalasna ikhwan, bukankah kami saudara-saudara Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Adapun ikhwani, yakni saudara-saudara saya, mereka ni akan datang nanti. Maksudnya mereka belum ada lagi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam mereka. Amin ya rabbal alamin. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi nafsihi wa malihi. Sifat mereka ini yang Rasulullah memberikan gelaran saudara-saudaraku, ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sifat mereka. Mereka seorang dari mereka, setiap orang dari mereka mahu jumpa Rasulullah, mahu melihat wajah Rasulullah, dan bersedia walaupun dia mengorbankan ruhnya dan hartanya semua, tapi dia dapat melihat wajah Rasulullah SAW. Ini tahap mereka, ini maqam mereka, ini martabat mereka. Mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum ya Rabbil Alamin. Allahumma ja'alna min ikhwani Rasulillah birahmatika ya arhamar rahimin. Maka Rasulullah rindu kepada mereka sebelum mereka rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pasti asbab as-sa'adah, semua sebab bahagia, sebab keselamatan di akhirat yang kita dengar tadi, selamat di akhirat, selamat di dunia dan akhirat, mendapat syurga Allah, mendapat yang paling tinggi dari syurga, semuanya asbabnya, wasilahnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu nak sampai kepada syurga, tidak ada jalan melainkan jalan baginda Rasulullah alaihi wasallam. Kamu lalu dari mana? Nabi alaihi wasallam orang yang pertama, seperti mana dalam hadisnya sabda Rasulullah, aku akan datang kepada pintu syurga, orang pertama sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga pintu syurga itu berkata, man, siapa? Maka aku akan jawab, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad nak masuk ke syurga yang pertama, semua para anbiya di belakang. Maka menjawab, berkata penjaga pintu tersebut, pintu syurga, berkata, bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Aku disuruh untuk tidak membuka syurga kepada siapa-siapa melainkan Muhammad yang pertama. Buka pintu syurga untuk Muhammad sahaja, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selepas itu semua diizinkan untuk masuk ahli syurga ini. Tapi umat Nabi Muhammad SAW masuk awal, walaupun mereka keluar akhir di dunia, tapi mereka masuk awal kerana kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, sebaik-baik ummah adalah kita, umat Nabi Muhammad SAW. Maka jagalah kemuliaan ini. Kita tidak pernah mohon dari Allah menjadi dari umat Nabi. Kita tidak usaha, kita tidak mujahadah apa-apa. Kita dikurniakan kurniaan ini menjadi dari umat Nabi Muhammad SAW. Para anbiya, mereka mohon dari Allah menjadi dari umat Rasulullah SAW. Bila melihat maqam Rasulullah SAW, seorang dari ulama berkata, aku kaji, tengok berapa dari anbiya yang mohon dari Allah
menjadi dari umat Nabi Muhammad SAW. Beliau kira yang dalam bahas beliau, dalam 12 Nabi semua mohon dari Allah menjadi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikurniakan itu tanpa kita usaha apa-apa. Allah kurniakan kita. Hendaklah kita jaga nikmat ini insya-Allah taala. Dan kita menjaga nikmat ini dengan dua perkara. Dan saya insya-Allah tutupkan tausiah saya dengan itu. Yang pertama adalah cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang kedua adalah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah mudah kita boleh sebutkan. Mahabbatan Nabi, aku sayang Rasulullah, aku cinta Rasulullah. Kita boleh sebut itu mudah. Tapi hakikatnya bagaimana? Hakikatnya dalam hati kita. Kita utamakan Rasulullah dari diri kita. Utamakan Rasulullah dari apa yang kita suka, dari hawa nafsu kita. Bila datang sesuatu yang kamu suka, tapi perkara itu Allah tidak suka, Nabi Muhammad SAW tidak suka, bagaimana kamu? Kalau kamu jujur mencintai Rasulullah SAW, maka pasti akan tinggalkan walaupun nafsu kamu suka. Macam ini ikhtibar, ujian, kamu betul mencintai Rasulullah atau tidak. Hakadha radhiyallahu ta'ala ashab Rasulullah, ashab Rasulullah semua macam itu radhiyallahu anhu, sampai mereka tinggalkan apa mereka suka. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Umar dan lain-lain, mereka kata sampai makanan kami rasa apa yang Rasulullah suka kami suka. Subhanallah, karena sudah dipenuhi hati mereka dengan cinta Rasulullah sampai perkara biasa itu mubah. Kita tidak disuruh untuk yani mesti makan seperti makan Rasulullah, itu sunnah. Kalau nak ikut boleh makan, kalau tidak makan tak ada masalah. Rasulullah SAW izin mereka untuk makan bawang dan sebagainya. Rasulullah tidak makan bawang karena apa? Itu ada bau dan sebagainya. Rasulullah berjumpa dengan malaikat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mereka pernah bawa dhab. Dhab itu apa? Biawak. Biawak. Mereka orang Arab di Hijaz di sana di Makkah dan kampung di sana, mereka biasa makan itu biawak. Maka Rasulullah tidak biasa makan itu. Maka bila mereka nak makan, Rasulullah tidak makan. Mereka kata, ya Rasulullah, adakah ini haram? Ya Rasulullah, kami tanya. Maka Rasulullah berkata, tidak, ini bukan haram. Maka, tapi aku tidak biasa makan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alaihi salatu wassalam. Seorang dari sahabat berkata, saya nampak Rasulullah suka makan ad-dubbaq. Labu, maaf saya baru masih belajar lagi. Ad-dubbaq itu disukai oleh Nabi SAW. Maka bila pernah Sayyidina Anas bin Malik keluar bersama Rasulullah, dijemput di satu rumah. Bila masuk ke rumah tersebut, mereka buat ad-dubbaq ini, buat labu untuk Rasulullah kerana mereka tahu Rasulullah suka. Maka bila dibawa bekas itu dalamnya labu dan banyak juga makanan lain, jenis-jenis sayur dan sebagainya, maka Sayyidina Anas terus kumpulkan labu itu untuk Nabi Muhammad SAW kerana dia tahu Rasulullah suka jenis ini. Kata beliau, selepas itu saya rasa terus makanan yang paling saya suka adalah labu, kerana kekasihnya suka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Ini contoh sampai dalam mubahat mereka ikut Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dalam sunan, bagaimana dalam wajib, kita menjaga asas yaitu wajib dan sunnah Rasulullah, dan kita ikut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang akhir adalah yang kita sebutkan tadi, cinta Rasulullah. Dan maaf, cinta Rasulullah itu kita cari di mana cinta Nabi Muhammad SAW dalam hati kita, macam mana berapa persen muhabbat Nabi SAW dalam hati kita. Yang kedua adalah ittiba' kepada Rasulullah. Ittiba' kepada Nabi, ikut Rasulullah. Salat seperti Rasulullah salat. Muamalah, bergaul dengan istri seperti mana Nabi Muhammad SAW. Bergaul dengan orang luar, orang lain seperti mana Nabi SAW membuat. Pernah orang masuk dalam masjid, dalam riwayat Imam Bukhari, orang masuk dalam masjid, dia salat, tapi dia laju sangat. Maka Rasulullah selepas dia habis, dia datang kepada Nabi, kata Assalamualaikum. Rasulullah jawab salam.
Kemudian Rasulullah berkata alaihi salatu wassalam, "Salli, idhab fasalli, fa lam tusalli." Pergilah salat, kamu tadi tidak salat. Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga tamanina dan ikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seorang dari sahabat atau seorang dari orang Badui Arabi datang ke Madinah, maka dia menangis. Nabi SAW terus sahabat tanya dia, kenapa kamu menangis? Maka dia kata, ya Rasulullah, saya menangis kerana unta saya hilang. Semua yang mereka memiliki adalah unta di zaman itu. Unta itu seperti kereta yang mewah di zaman itu. Maka dia kata, unta saya hilang ya Rasulullah. Nabi SAW berkata, saya fikir kamu menangis kerana terlepas tidak dapat takbiratul ihram bersama jemaah. Kalau tidak dapat takbiratul ihram, awal salat ketika imam masuk dalam salat itu ikut dengan takbiratul ihram, maka itu ada pahala khusus safwatus salat. Yang paling istimewa dalam salat kita takbiratul ihram, awal salat itu belakang imam terus salat jemaah. Maka Nabi SAW berkata, aku fikir kamu menangis kerana apa? Terlepas takbiratul ihram, tak dapat takbiratul ihram. Orang Badui tersebut berkata, ya Rasulullah, awal takbiratul ihram khairu min ibli, adakah takbiratul ihram ini yang kami salat selalu itu takbiratul ihram lebih dari unta saya? Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, wa min al-ardi min iblik. Kalau muka bumi ini semua dipenuhi dengan unta, masih takbiratul ihram lebih mulia dari itu semua. La ilaha illallah. Rasulullah SAW bagaimana dia ajar sahabatnya alaihi salatu wassalam memuliakan perkara yang mulia di sisi Allah. Kerana unta itu dan kereta dan semua yang kita miliki di dunia pasti akan kita tinggalkan, pasti akan habis. Tapi takbiratul ihram tidak akan habis selama-lamanya. Kamu akan dapat pahalanya sepanjang kamu duduk di syurga insya-Allah. Amin. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang akhir sekali cerita ini, datang seorang antara mereka yang jual beli, punya ada barang jual dan sebagainya. Datang gembira jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini saya yang paling beruntung dalam pasar. Yani dia dapat, masya Allah, harta banyak, untung banyak, lebih dari semua yang di pasar. Maka Rasulullah, saya yang paling orang yang paling beruntung hari ini. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai fulan, ada orang lebih beruntung dari kamu. Dia kata, ya Rasulullah, saya kenal semua penjual di pasar, tak ada yang dapat seperti yang saya dapat. Maka Rasulullah kata, rajulun, seorang sallal fariidata wa atba'aha bi rak'atain rabiha akthar mimma rabiha. Orang salat fardu secara sempurna dan sebagainya, dan dia ikut salat fardu dengan 2 rakaat sunnah, dia beruntung lebih dari kamu. Masih mereka diajar oleh baginda Rasulullah SAW sampai dunia itu keluar dari hati mereka, diganti dengan ta'zimullah, diganti dengan iman, diganti dengan apa? Dengan cinta Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan insyaAllah Allah kurniakan kita malam ini insyaAllah ta'ala dalam majlis yang mulia ini. Allah kurniakan kita mahabbah yang hakiki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaAllah salat kita insyaAllah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kerja, kita jual beli dan sebagainya, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaAllah menjadikan syariatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita insyaAllah ta'ala. Kita ikut syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi. Nas'aluka ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad. اللهم في هذا المجلس المبارك نتوجه إليك به عليه الصلاة والسلام. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حاجات الدنيا وحاجات الآخرة
إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح قلوبنا واكشف كروبنا وحقق مطلوبنا. نسألك يا الله البركة في هذا المسجد، مسجد التقوى إن شاء الله تعالى. اللهم اجعله منارا من منارات النور والخير والسر والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لناظر المسجد أخينا فخر الرازي حفظه الله تعالى، سبحان الله قنجم عمر باليوم، سبحان الله كل ما كان باليوم الصحة والعافية والاستقامة على الخير، يجعله الله من أهل السعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. Dan semua imam kita hafizahullah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah syekh dan ustaz yang mengajar hafizahullah ta'ala baru sampai ke Malaysia. نسأل الله سبحانه وتعالى البركة له والتوفيق والتيسير، يفتح الله له أبواب الدعوة إلى الله وينفع الله به العباد والبلاد. أخينا أستاذ أروان ثم حضير malam ini، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم. اللهم زدنا وإياهم علما وزدنا وإياهم نورا وزدنا وإياهم هداية. Dan semua hadir dan hadirat semua kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala tidak berpisah malam ini, melainkan Allah ampunkan dosa kita semua, melainkan Allah taala menerima salawat kita insyaallah, melainkan Allah kurniakan kita hati yang mencintai Rasulullah dan ikut Rasulullah sampai kita dapat ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi saudara Rasulullah alaihi wasallam. Allahumma akrimna bihadza ya arhamar rahimin. Wa in kana at-talabu kabir fa anta akbar وإن كان الطلب عظيم فأنت أعظم. تقبل دعاءنا ولبي نداءنا ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجار. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السماء قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب رداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب
الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك كما أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سريع السلام الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Baik, terima kasih kepada Habib Mahdi bin Ali bin Muhammad Mahdi bin Abu Bakar bin Mahdi Al-Hamid. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah selesai majlis maulid kita pada malam ini. Kita ada jamuan di belakang, boleh tuan-tuan bersurai dan ambil bahagian masing-masing insya-Allah dalam jamuan. Dipersilakan. Selepas ini kita sambil kita makan tuan-tuan, kita ada pembahagian hadiah bagi mereka yang tadi menang dalam acara pertandingan yang kita adakan di bahagian pagi, sebelah pagi, dan insya-Allah kemudian kita akan ada sambutan atau konsert Maulidur Rasul, sama-sama kita hadir insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah.